Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah seperti yang saya janjikan, insyaAllah saya akan kongsilah sedikit sebanyak yang saya dapat tahu berkenaan dengan isu solat, mengulangi solat raya. Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrijni min zalma'il wahmi waftah li abwaaba rahmatik wanshur 'alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Baik, isu yang pertama adalah solat sunat. Solat sunat, kita nak ulang solat sunat raya ni. Kita nak ulang solat sunat raya ni, adakah solat yang pertama tu mesti solat bersendirian? Itu soalan yang pertama. Adakah kalau kita nak ulang solat raya ni, adakah solat raya yang pertama tu mesti kita lakukannya secara bersendirian? Maksudnya tidak secara berjemaah. Kalau solat pertama dilakukan bersendirian, maka barulah boleh kita ulang solat raya tersebut secara berjemaah. Adakah macam tu? Ataupun adakah boleh kalau kita nak ulang solat raya kali kedua, adakah boleh sekiranya solat raya pertama tu dilakukan berjemaah, maka boleh kita ulang solat raya yang dilakukan berjemaah tu dengan berjemaah juga. Ataupun disyaratkan mesti solat yang pertama tu bukan solat secara berjemaah. Jadi macam mana? Baik, sebenarnya dalam kitab, kalau kita rujuk dalam mazhab Syafi'i, tidak disyaratkan pun solat yang pertama tu mesti dilakukan secara bersendirian. Tak disyaratkan. Maksudnya sekiranya solat raya yang mula-mula tu dilakukan secara berjemaah sekalipun, boleh kita ulang solat raya tersebut. Itu maksudnya. Sebab apa? Sebab solat sunat yang disunatkan dilakukan jemaah ni mengulangi solat sunat yang mana solat sunat tu disunatkan berjemaah. Mengulangi solat sunat itu adalah dikiaskan seperti mana kita mengulangi solat fardu. Dalam kitab sebut kita boleh ulang solat fardu walaupun solat fardu yang dilakukan buat kali pertama tu dilakukan secara berjemaah. Walaupun solat fardu yang pertama dilakukan secara berjemaah, walaupun begitu boleh kita ulang semula solat fardu tersebut buat kali kedua. Jadi solat sunat ni dikiaskan dengan solat fardu. Maksudnya samalah. Walaupun solat sunat ni telah dilakukan secara berjemaah, walaupun begitu boleh juga kita ulang solat sunat tersebut secara berjemaah. Jadi benda ni jelas. Benda ni jelas dan tidak ada masalah. Dia, kalau kita nak tengok ibarat dia tu, kita boleh tengok dalam kitab Allah. Sekejap nak kena cari pula.
dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi, syarah kepada Manhajul Tullab. Hasyiah Bujairimi ni ada yang syarah kepada Iqna'. Dalam tu mungkin tak adalah. Yang ni Hasyiah Bujairimi syarah kepada Manhajul Tullab. Dalam tu ibarat dia sebut wa sunna i'adatuha ay al-maktubatu marratan walau sulliyat jama'atan. Qala al-Isnawi wa kaza ghairuha min naflin tusannu fihi al-jama'atu. Jadi kata ni wa sunna i'adatuha ay al-maktubah, disunatkan mengulangi akan solat maktubah, solat fardu marratan, sekali sahaja, walau sulliyat jama'atan, walaupun solat fardu itu telah disembahyang secara berjemaah. Walaupun solat fardu yang dilakukan pada mula-mula tu, pada kali pertama tu dibuat secara berjemaah. Walaupun solat pada kali pertama tu dibuat secara berjemaah sekalipun, boleh kita ulang solat tersebut secara berjemaah juga itu. Kemudian qala al-Isnawi, telah berkata oleh Imam Isnawi, wa kaza ghairuha min naflin tusannu fihi al-jamaah. Dan seperti ini juga wa kaza. Kaf ni adalah kaf tamsil. Tamsil. Dan seperti ini juga, seperti solat fardu ni juga adalah ghairuha, selain daripada solat fardu, min naflin, daripada solat sunat, tusannu fihil jamaah, solat sunat yang disunatkan padanya tu berjemaah. Jadi solat sunat ni dia dikiaskan dengan solat fardu pada masalah i'adah. Sebab itulah solat sunat ni walaupun solat yang pertama telah dilakukan secara berjemaah, meskipun begitu boleh juga kita ulang solat sunat tersebut secara berjemaah buat kali kedua, tak ada masalah. Yang ni jelas. Yang ni jelas. Kemudian isu yang kedua timbul berkenaan dengan illah. Dekat sini saya nak sebutkan tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama tu dah selesai. Pertanyaan yang kedua berkenaan dengan illah. Jadi ada sahabat saya, Ustaz P.U. Faiz, dia bagi tahu bahawa Ustaz Uwais, saya dengar video Ustaz Uwais tu, tapi saya tak perasan. Jadi P.U. Faiz bagi tahu saya, Ustaz Uwais ni dia mengkaitkan sunat yang i'adah solat tersebut dengan illah ada khalal, ada kecacatan. Seolah macam itulah. Ustaz Uwais dia mengkaitkan sebab apa disunatkan i'adah, sebab ada khalal. Sebab ada kecacatan pada solat yang pertama, kerana tu disunatkan dia i'adah solat. Tapi kalau minta maaf Ustaz Uwais, kalau kata Ustaz tak sebut macam tu, tak ada masalah lah. Yang ni sekiranya memang benar Ustaz Uwais berkata sedemikian. Mungkin saya tak perasan. Saya ada tengok video dia daripada awal sampai habis, dan mungkin saya tak perasan sebab saya nak tengok semula, sebab tak ada, nanti saya ada urusan. Yang ni pun saya dapat buat live sekejap je. Jadi nanti sahabat boleh tengok semulalah. Jadi sekiranya Ustaz Uwais cakap macam tu, bagi saya lah, kalau nak jadikan khalal sebagai illah disunatkan i'adah, yang tu tak kena. Sebab apa tak kena? Sebab dalam kitab sebut illah bagi hukum. Illah ni ada, kalau kita belajar fiqh, dia ada illah bagi hukum, illah bagi perbuatan, illah bagi illah. Illah kepada illah. Illah kepada illah tu tak ada masalah, dia banyak. Illah bagi illah ni banyak. Jadi kat sini timbul isu illah bagi hukum. Seolah-olah illah bagi hukum disunatkan i'adah tu, illah dia sebab ada kecacatan. Yang ni tak kena. Bagi saya tak kena, sebab ulama bagi tahu illah bagi solat i'adah ni, kalau kita tengok dalam kitab Tuhfatul Tullab,
Tuhfatul Tulab, illah bagi hukum disunatkan i'adah ni adalah, kata Tuhfatul Tulab, sunnalahu i'adatuha ma'ahu lil amri biha fi khabari Abi Dawud wa ghairihi wa sahhahahu at-Tirmizi. Ini illah dia. Disunatkan baginya mengulangi akan solat tersebutlah. Disunatkan mengulangi solat itu bersamanya. Illah dia, illah bagi hukum disunatkan ni, illah dia adalah lil amri biha, kerana ada perintah dengannya. Biha ni bi i'adah. Sebab ada perintah dengan suruh kita ulang solat tersebut. Itu illah lil amri, sebab ada hadis. Yang ni illah bagi hukum. Illah bagi hukum sebab apa disunatkan i'adah? Sebab ada hadis, sebab ada perintah daripada Nabi suruh ulang solat tu. Bukan sebab khalal. Khalal tu dia ulama tak sebut dia sebagai illah bagi hukum. Illah bagi hukum disunatkan. Sebab apa ulama keluarkan hukum disunatkan? Illah dia sebab ada hadis, sebab Nabi perintah. Hadis dia, kita baca sikit hadis dia. Fi khabari Abi Dawud, tengok hasiah Asy-Syarqawi. Hadis dia pada hadis Abi Dawud ila akhir, wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ba'da salatihi as-subha li rajulaini lam yusalliya ma'ahu wa qala sallaina fi rihalina idza sallaituma fi rihalikum summa ataituma masjida jama'atin fasalliyaha ma'ahum fa innaha lakuma nafilatun. Intaha. Jadi hadis tu berbunyi wahwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas sembahyangnya Nabi akan solat subuh. Selepas Nabi solat subuh, Nabi bagi tahu kepada rajulaini, kepada dua orang lelaki, yang mana dua orang lelaki itu tidak sembahyang subuh bersama Nabi. Tidak sembahyang subuh berjemaah bersama Nabi. Wa qala sallaina fi rihalina. Dua orang lelaki itu berkata, kami telah sembahyang di rihalina penempatan kami. Dua orang lelaki itu bagi tahu kami telah sembahyang di penempatan kami. Lalu Nabi bagi tahu, iza sallaituma fi rihalikum, apabila kamu telah sembahyang di penempatan kamu, summa ataituma masjidah jama'atin, kemudian kamu datang ke masjid jamaah, fasallaya fi'il madhi, fasallaya fi'il madhi, fasallayaha ma'ahum, lalu kamu berdua bersembahyang bersama mereka. Fa innaha lakuma, maka sesungguhnya solat tersebut bagi kamu nafilah, menjadi solat sunat. Dapat pahala solat sunat lah. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa hadis ni Nabi memerintahkan, Nabi menggalakkan dua orang sahabat itu untuk dia mengulangi semula solat subuhnya itu. Sebab itulah timbul hukum disunatkan i'adah solah. Disunatkan i'adah solah, illah dia adalah lil amri biha, kerana ada hadis, kerana ada perintah. Itu illah bagi hukum. Jadi kalau kata Ustaz Uwais kata illah disunatkan tu kerana halal, kerana ada kecacatan, bagi saya tak kenalah. Sebab lagipun saya tak jumpa yang mana ulama sebut illah disunatkan i'adah tu sebab ada halal. Tak jumpa. Baik. Lagi satu illah pada perbuatan. Illah pada perbuatan ni dalam solat i'adah ni seperti li raja'i sawab. Li raja'i sawab, untuk mendapatkan pahala. Untuk mendapatkan pahala tu, yang tu bukan illah bagi hukum sunat tau. Untuk mendapatkan pahala bukan illah bagi hukum sunat, tapi yang tu illah bagi perbuatan. Kita boleh tengok dalam Kasyifatus Sajak.
Kasyifatul saja. Tengok situ. Saniha al-mu'adah. Yang kedua adalah solat mu'adah. Wahia al-maktubatu al-mu'addatu awin nafilatu lati tusannu fiha al-jama'atu latani tuf'alani fi waqtil ada'i thaniyan jama'atan li raja'i sawab. Yang kedua adalah solat mu'adah, solat yang diulang. Wahia solat mu'adah ni adalah solat fardu yang tunai ataupun solat sunat yang disunatkan padanya tu jemaah. Yang mana keduanya tu solat fardu tunai dan solat sunat yang disunatkan jemaah itu keduanya tu tuf'alani, dilakukan fi waqtil ada' sanian, pada waktu ada, pada waktu tunai buat kali kedua jama'atan secara berjemaah. Sebab apa? Li raja'i sawab. Kerana nak mengharap pahala. Jadi li raja'i sawab ni elah kepada tuf'alani. Elah pada perbuatan. Sebab apa dilakukan solat i'adah? Elah dilakukan solat i'adah adalah li raja'i sawab, untuk mendapatkan pahala, untuk mengharap pahala. Jadi raja'u sawab tu, kita jangan tersilap. Raja'u sawab tu adalah elah kepada perbuatan. Adapun elah kepada hukum sunat, yang tu lain. Elah kepada hukum sunat adalah hadis tadi, sebab ada hadis. Sebab itulah ulama mengeluarkan hukum solat i'adah ni adalah sunat. Itu lain. Kalau li raja'i sawab, yang tu adalah elah kepada perbuatan. Oh, dekat mana satu lagi ibarat? Tengok dalam Hasyiah Asy-Syarqawi, tengok dalam Hasyiah Asy-Syarqawi pada kata qauluhu wal i'adah. Pada kata qauluhu wal i'adah. Tengah tu sikit. Wa fi istilahil fuqaha, dan solat i'adah ni, masuk i'adah ni fi istilahil fuqaha, pada istilah ulama fiqh adalah fi'lul maktubatil mu'addati awin nafilati an-nafilati lah dia maktub pada al-maktubah. Pada istilah fuqaha adalah fi'lul maktubatil mu'addati awin nafilati allati tusannu fiha al-jama'atu fi waqtil ada'i jama'atan li raja'i sawab. Baik. Dalam istilah fuqaha, i'adah ni adalah fi'lul maktubatil mu'addati, melakukan fi'il, melakukan solat fardu yang tunai, awin nafilati lati tusannu fihal jamaah, ataupun melakukan solat sunat yang disunatkan pada yang jamaah, fi waqtil ada'i, pada waktu tunai, jama'atan secara berjemaah, li raja'i sawab, untuk mengharap pahala. Jadi li raja'i sawab ni dia muta'alliq kepada fi'il, kepada perbuatan. Sebab apa? Fi'lul maktubah. Sebab apa dilakukan solat sunat i'adah, ataupun sebab apa dilakukan solat fardu i'adah? Elah dia li raja'i sawab, untuk mengharap pahala. Yang tu elah li raja'i sawab tu adalah elah kepada perbuatan, bukan elah kepada hukum sunat. Kena faham tu. Jadi ni jelaslah. Satu lagi, persoalan yang kedua. Persoalan yang ketiga adalah yang saya tengok, yang ketiga ni pun sangat penting. Sangat penting. Syarat yang ketiga ni sangat penting, yang mana kedua-dua belah pihak saya tak nampak mereka tekankan syarat yang ketiga ni. Wahai syarat yang ketiga ni sangat penting. Apa dia syarat yang ketiga?
Persoalan yang ketiga adalah boleh tengok mungkin dalam i'anah ke, dalam kitab Hasyiah Syarqawi ke, ada syarat-syarat 12 ni insya-Allah. Tapi saya tengok dalam ni lah Kasyifah. Sebab dekat tangan saya ada Kasyifah tu saja, tapi sama je syarat-syarat ni. Jadi ulama sebut 12 syarat dalam solat i'adah. Syarat yang keempat adalah warabi'u niyatul fardiyah. Syarat yang keempat mestilah dia niat fardu. Kalau solat fardu lah, yang diiadah tu solat fardu, kena niat lah fardu. Macam mana? Apa maksud niat fardu? Maksud dia wal muradu annahu yanwi i'adata salatil mafrudati hatta la takuna naflan mubtada'an. Itu. Ni syarat ni. Ni bukan sunat. Yang ni syarat. Sebab tu saya kata penting kita tekankan ni. Sebab ni syarat. Yang dimasukkan niat fardu ni adalah bahawasanya seseorang itu dia niat i'adah. Niat i'adah solat yang difardukan. Kalau solat yang disunatkan, niat i'adah lah solat yang disunatkan tu. Maksudnya poin dekat sini dia kena niat i'adah. Kena niat ulang. Kena niat ulang. Sebab apa? Sebab apa kena niat ulang? Hatta la takuna naflan mubtada'an, sehingga tidak adalah dia tu menjadi solat sunat yang dimulai. Naflan mubtada'an, solat sunat yang dimulai. Kita nak benda tu jadi naflan mu'adah. Naflan mu'adah, solat sunat yang diulang. Kita nak yang tu. Sebab tu kita kena niat ulang. Jadi benda ni menjadi syarat. Kalau kita tak niat ulang, solat tu tak dikira solat i'adah lah. Dia kira naflan mubtada'an, solat sunat yang dimula. Jadi sangat penting. Ni menjadi syarat kita kalau kita nak ulang. Contohnya nak ulang solat raya, kita kena niat aku solat ulang kepada solat tu lah, solat raya yang kita buat pada kali pertama tu. Kita kena niat ulang, kena niat i'adah. Tak boleh sekadar kita niat aku solat sunat raya 2 rakaat, tak boleh. Sebab dalam niat tu tak ada i'adah. Dia mesti ada i'adah. Dalam niat tu kena ada i'adah, aku solat ulang. Jadi benda ni imam sekiranya dia tahu, dia kena bagi tahu lah dekat makmum. Dia kena bagi tahu lah dekat makmum, supaya makmum yang nak melakukan solat ulang tu, supaya makmum tersebut niat dalam hati sebagai i'adah, sebagai solat ulang. Itu syarat. Kalau makmum tak niat solat ulang, makmum niat aku solat sunat raya macam biasa, dia tak jadi solat raya lah. Tak jadi solat raya. Solat raya mana ada 4 rakaat? Ada solat raya 4 rakaat. 2 rakaat dah sah. Solat raya kali pertama tu dah sah 2 rakaat. Lepas tu makmum solat lagi, aku solat sunat raya 2 rakaat kerana Allah. Dah jadi 4 rakaat. Ada ke solat raya 4 rakaat? Tak ada. Sebab itulah imam kena pesan dekat makmum supaya niat dalam hati i'adah, niat ulang. Aku solat sunat raya ulang, kena niat ulang tu. Barulah dia jadi solat mu'adah. Itu. Yang tu syarat, poin yang sangat penting. Yang mana saya tak nampak lah kedua belah pihak tu menekankan syarat yang penting ni. Dan saya tak tahu sama ada waktu kejadian tu imam dan makmum tu niat macam mana. Niat ni penting. Sama ada imam dan makmum tu niat seperti solat raya biasa, ataupun dalam niat tu dia ada sebut i'adah, ada sebut ulang. Kalau mereka dalam niat tu ada sebut ulang, alhamdulillah lah, tak ada masalah lah. Tapi bagaimana seandainya mereka tak sebut ulang, mereka sebut niat biasa saja, dia dah jadi 4 rakaat, solat raya 4 rakaat. Jadi benda tu kena hati-hatilah. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan. InsyaAllah semoga perkara ni dapat bermanfaat untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Dah macam episod pula. InsyaAllah yang ni yang terakhir, InsyaAllah. Jadi fokus saya tentang live ni lebih kepada nak buat kesimpulan lah. Kesimpulan, khulasah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi wa mirqa wa nawahiyaka warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa najika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni bi nuril fahmi wa akhrajni min zulmi wa miftah li abwaab rahmatik wa nashr alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Amin. Baik, kesimpulan yang saya dapat daripada hujah yang dikemukakan oleh Al-Fadil Ustaz Uwais dan juga sahabat saya Al-Fadil Piyu Faiz. Jadi saya nampak antara persoalan yang saya boleh datangkan persoalan tu, di antara dua hujah tu saya boleh datangkan persoalan daripada tersebut. Antara persoalannya yang pertama, sekejap Baik, antara persoalan yang pertama, macam mana posting yang terbaru daripada Piyu Faiz. Posting yang terbaru, dalam posting itu yang pertama, seseorang solat pertama sendirian, maka sunat dia i'adah solah. Dikatakan, kata Piyu Faiz, seseorang yang solat pertama sendirian, maka disunatkan dia mengiadah solah. Itu kata Piyu Faiz. Bagi saya tak ada masalah, betul lah. Apa yang Piyu Faiz tu kata betul lah. Seseorang yang solat sendirian, maka disunatkan dia solat iadah. Itu pun tak ada masalah, boleh. Begitu juga sesiapa yang telah solat berjemaah, disunatkan juga untuk dia iadah. Jadi iadah ni dia luas. Dia tak terhad kepada solat sendirian saja, bahkan dia juga termasuk untuk orang yang telah solat jemaah. Boleh dua-dua solat iadah. Jadi statement Piyu Faiz yang mengatakan seseorang yang solat pertama sendirian, maka sunat dia iadah solat, statement tu betul lah, tak ada masalah. Kata Piyu Faiz, ada orang cakap itu ialah taswir rekaan sendiri, buat hasyiah sendiri yang tidak ada dalam kitab. Saya tak tahulah siapa yang cakap tu, saya tak tahulah. Tak mahu ambil tahulah. Yang ni saya rujuk pada posting Piyu Faiz lah. Piyu Faiz kata statement dia tu, ada orang balas seolah-olah statement dia tu buat taswir sendiri, gambaran sendiri. Gambaran yang tidak ada dalam kitab, reka contoh sendiri. Jadi tak kena lah orang tu kata macam tu, tak kena. Sebab untuk mentaswirkan hukum ni, tak tentu mesti ada taswir tu dalam kitab. Tak tentu. Boleh macam-macam taswir kita boleh buat. Kita boleh reka contoh ni boleh direka. Boleh kita buat. Selagi mana contoh itu kena dengan hukum, kena dengan kaedah hukum. Itu. Selagi mana contoh yang kita bawa datang tu kena dengan kaedah dari sudut hukum tadi itulah. Kalau kena, maka hukum tu, taswir tu diterima. Tak ada masalah.
Jadi yang ni selesai lah. Yang ni selesai. Jadi dakwaan PU Faiz yang kata seseorang yang solat pertama sendirian, maka disunatkan dia i'adah solat. Dakwaan ini betul lah. Betul lah. Sebab disunatkan i'adah solat ni adalah terlebih umum. Disunatkan i'adah solat ini adalah mihaisud dalil. Macam mana saya terangkan tadi sebelum ni live, disunatkan, hukum disunatkan i'adah solat ni adalah dari sudut min haisud dalil, dari sudut dalil, ada hadis yang mana Nabi SAW menyuruh diulang solat. Nabi memerintahkan supaya solat tersebut diulang semula. Itu min haisud dalil, tak ada masalah, khalas. Itu. Baik, kita tengok sikit hadis tersebut. Saya baca baliklah. Hadis berkenaan sunat yang diiadahkan solat. Dalam Hasyiah Syarqawi jadi qala Muhasyi rahimahullah taala qauluhu fi khabari Abi Dawud ila akhir. Kata Muhasyi, qauluhu kata syarih lah, dhamihu tu kembali pada syarih. Kata syarih fi khabari Abi Dawud, pada hadis Abi Dawud. Ini menjadi tonggak, menjadi dalil bahawa disunatkan i'adah solah kerana ada hadis. Apa hadis tu? Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ba'da salatihi as-subha li rajulaini lam yusalliya ma'ahu wa qala sallaina fi rihalina idza sallaituma fi rihalikum summa ataituma masjida jama'atin fasalliyaha fi'ama. Yang sebelum ni saya silap. Saya kata fi'il madhi kan, silap. Fasalliyaha tu fi'ama. Fasalliyaha ma'ahum fa innaha lakuma nafilatun. Intaha. Jadi hadis tersebut berbunyi wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da salatihi as-subha, selepas sembahyangnya Nabi itu akan solat subuh. Selepas Nabi menunaikan solat subuh, maka Nabi berkata li rajulaini lam yusalliya ma'ahu. Nabi berkata kepada dua orang lelaki yang tidak sembahyang subuh bersamanya. Wa qala sallaina fi rihalina, dan dua orang lelaki tersebut berkata sallaina fi rihalina, kami telah sembahyang di penempatan kami. Kata Nabi, iza sallaituma fi rihalikuma, apabila kamu berdua telah sembahyang di penempatan kamu berdua. Apabila kamu berdua telah sembahyang di penempatan kamu, summa ataituma masjida jama'atin, kemudian kamu berdua datang ke masjid jamaah, fasalliyaha. Ni jawab ni. Fasalliyaha, jawab bagi iza. Maka hendaklah fasalliyaha ma'hum, maka hendaklah kamu berdua sembahyang bersama mereka. Itu. Ini yang keluar ulama mengeluarkan hukum sunat ni, sebab ada perintah. Perintah dekat sini memberi makna sunat, bukan wajib. Sekejap bising. Keluar dulu. Sebab ada perintah Nabi, fasalliyaha ma'hum, maka hendaklah kamu berdua solat bersama mereka. Fa'innaha ni apa? Ta'lil. Apa? Fata'lil daripada hukum. Fata'lil ni selepas dia tu illah, sebelum dia tu hukum. Maka kenapa Nabi suruh mereka ni sembahyang semula? Kenapa Nabi suruh mereka sembahyang semula subuh tu? Kerana fa'innaha, kerana solat itu lakuma, bagi kamu berdua, nafilatun, akan menjadi sunat. Intaha. Jadi hadis ni
umum lah. Hadis ni umum. Dalam hadis ni tak kait lah. Tak kait. Nabi tak kait suruh solat kerana apa? Kerana solat pertama tadi, solat pertama kamu tu ada kecacatan ke, ada kekurangan ke, tak. Nabi tak cakap macam tu. Kita tengok balik kata Muhasyi, wa qawluhu masjida jama'atin laisa biqaidin bal huwa lil aghlab. Dan kata Nabi masjid jamaah, masjid jamaah itu dalam hadis kan Nabi cakap summa ataituma masjida jama'atin. Jadi masjid jamaah tu laisa biqaidin, bukan kaid, bal huwa lil aghlab. Bahkan dia tu bagi ghalib lah kebiasaannya solat subuh di masjid jamaah lah. Nabi solat subuh kebiasaannya pada zaman Nabi tu di masjid jamaah lah. Itu lil aghlab, bukan qaid. Wa qawluhu sallaituma yasduqu bil infirad wal jamaah. Dan kata Nabi sallaituma, itu dalam hadis tu, iza sallaituma fi rihalikuma, apabila kamu berdua telah sembahyang di penempatan kamu. Jadi kata Nabi sallaituma tu, kamu telah sembahyang tu, yasduqu bil infiradi wal jamaati, benar dengan solat sendirian dan juga solat secara berjemaah. Dua-dua tu boleh dihamalkan. Sama ada mereka berdua tu telah solat secara bersendirian di rumah mereka, ataupun mereka berdua tu telah solat secara berjemaah juga di rumah mereka, tetap Nabi SAW suruh mereka solat semula. Itu maksudnya. Boleh dihamalkan infirad dan jamaah. Sawaun istawatil jama'atani, sama ada sama dua jamaah itu, sama ada dua jamaah tu sama, bilangan jamaahnya sama banyak, sama ramai. Solat yang pertama jamaah 10 orang, solat kali kedua pun jamaah 10 orang juga. Itu pun ghayah, sama, sama saja. Dia boleh mengulangi solat juga. Sama ada solat yang pertama 10 orang, solat yang kedua pun 10 orang. Maksud kata tak ada beza lah. Tak ada solat kedua ni lebih ramai jemaah, tak ada beza. Sama ada kedua-dua solat tu jamaah dia tu sama ramai, sama banyak, tetap dia disunatkan untuk i'adah solat. Zadat ihdahuma bi fadilatin ka kaunil imami a'lama aw awra'a awil jam'i aksara awil makani ashrafa. Ataupun zadat ihdahuma bi fadilah, ataupun melebihi salah satu daripada dua solat tu. Dia tak kata solat yang pertama dia tak kata solat yang pertama, ataupun dia tak kata solat kedua. Dia kata ihda ni tak kisah sama ada solat yang pertama tu melebihi dari sudut fadilah, ataupun sama ada solat yang kedua tu melebihi dari sudut fadilah berbanding solat yang pertama. Itu maksud ihda. Kena faham ihda tu. Jadi zadat ihdahuma bi fadilah, ataupun melebihi salah satu daripada dua solat itu dengan fadilah. Fadilah macam mana? Kakaunil imami a'lama, seperti keadaan imam itu lebih alim. Awra'a, ataupun lebih wara'. Itu. Awil jam'i, ataupun awil jam'i ni atau pada kaunil imam, yakni kaunil jam'i, ataupun keadaan jamaah itu, awil jam'i, ataupun keadaan jamaah itu aksara, lebih ramai. Sama ada salah satu ihda, sama ada solat yang pertama tu jamaah lebih ramai dari berbanding solat yang kedua, tetap disunatkan. Ataupun sama ada solat kali yang kedua tu jamaah lebih ramai berbanding solat yang pertama, tetap juga disunatkan. Itu maksud ihda. Dia tak mesti nak ulang solat ni, solat yang kedua jemaah mesti lebih ramai daripada solat yang pertama. Dia tak disyaratkan macam tu. Tak disyaratkan macam tu. Sama ada solat yang pertama tadi tu jemaah lebih ramai daripada solat yang kedua, tetap solat yang kedua tu disunatkan kita i'adah. Tetap solat yang pertama tu disunatkan kita i'adah. Itu maksud zadat ihdahuma.
awil makani asyrafa, ataupun tempat itu lebih mulia. Sama ada solat yang pertama tu dilakukan di tempat yang lebih mulia berbanding dengan solat yang kedua. Tetap disunatkan kita i'adah solat yang pertama tu, ataupun solat yang kedua tempat dia lebih mulia dibandingkan dengan solat yang pertama, itu juga disunatkan kita i'adah, tak ada masalah. Jadi tak timbul isu yang mengatakan nak buat i'adah ni mesti jamaah yang kedua tu lebih ramai banding jamaah yang pertama, tak ada isu. Ataupun mesti jamaah yang kedua tu imam dia tu lebih alim, lebih warak berbanding imam jemaah yang pertama, tak ada. Yang tu bukan syarat. Ulama kata kena faham maksud ibarat amzada ihdahuma. Ihdahuma tu kena faham. Ihdahuma tu dia tak tentu mana-mana dia tak ta'yin antara mana-mana di antara dua solat tu. Dia tak ta'yin. Itu. Habis tentang persoalan yang pertama ni, khulasah yang pertama ni. Kemudian kita masuk khulasah yang saya dapat simpulkan yang kedua. Baik, yang ni kerap jugalah kita nampak dalam posting Pio Faiz mengatakan bahawa seolah-olah Ustaz Pio Faiz mengatakan, mendakwa bahawa Ustaz Uwais cakap disunatkan solat i'adah ni kerana meninggalkan sunat hai'ah. Okey. Jadi kesimpulan yang saya dapat, persoalan yang saya dapat simpulkan yang kedua, adakah disunatkan solat i'adah kerana meninggalkan solat sunat, kerana meninggalkan sunat hai'ah? Adakah disunatkan solat i'adah kerana meninggalkan sunat hai'ah? Itu persoalan yang saya dapat simpulkan. Persoalan yang kedua yang saya dapat simpulkan, adakah disunatkan solat i'adah kerana meninggalkan sunat hai'ah? Sebab Pio Faiz dia mendakwa Ustaz Uwais kata macam tu. Disunatkan i'adah ni, dia kata Ustaz Uwais ni mengkaitkan disunatkan i'adah kerana meninggalkan sunat hai'ah. Seperti itulah, seperti tinggalkan 7 kali takbir, 5 kali takbir tu. Tapi live saya yang sebelum ni, Ustaz Uwais ada komen. Seolah-olah Ustaz Uwais menafikan dakwaan tersebut. Seolah-olah Ustaz Uwais menafikan dakwaan tersebut. Jadi kesimpulannya itulah, mereka kena ni lah, Pio Faiz, mereka kena seloknya nanti belakang ni saya akan bagi kesimpulan untuk yang kedua ni. Baik. Kalau tanya saya, Ustaz, adakah disunatkan solat i'adah disebabkan tinggal sunat hai'ah? Yang ni kalau ada orang tanya saya, disunatkan i'adah ke kalau kata tinggalkan sunat hai'ah? Maka saya akan cakap disunatkan juga solat i'adah. Disunatkan juga solat i'adah, tapi bukan min haisu tarkuhu sunnatal hai'ah. Bukan dari sudut dia tu meninggalkan sunat hai'ah, bukan dari sudut tu. Tapi disunatkan dia ulang solat juga min haisu dalil, dari sudut dalil. Ada hadis yang menyuruh kita ulang solat tersebut. Itu jawapan saya. Sebab saya tak berani kata memang disunatkan i'adah solat, tapi min haisu tarkuhu sunnatal hai'ah. Dari sudut dia meninggalkan sunat hai'ah, dari sudut tu disunatkan dia solat i'adah. Sebab apa saya tak berani? Sebab saya tak jumpa ibarat ulama yang kata demikian, disunatkan kita mengi'adah solat disebabkan tinggal sunat hai'ah. Saya tak jumpa. Kalau tuan-tuan jumpa ibarat
mungkin boleh share. Setahu yang saya tahu, PU Faiz pun tak jumpa ibarat kitab yang mengatakan demikian. Jadi kalau ada orang tanya saya, disunatkan ulang tak? Kalau kata kita tinggal sunat hai'ah, ya, disunatkan ulang. Tapi bukan min haisu tarkuhu sunnat hai'ah, tapi min haisu dalil. Sebab ada dalil. Dalil tu lebih umum. Dalil tu dia tak kaitkan mesti ada kecacatan dalam solat ke, mesti ada, dia tak ada kaitkan macam tu. Baik, yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, yang ni kesimpulan yang terakhir lah sebelum kita pergi pada seterusnya, iaitu pada nanti saya akan ni lah, kesimpulan yang terakhir. Sama je macam tadi. Kesimpulan yang ketiga ni tak perlulah, sebab sama je seperti mana kesimpulan yang kedua tadi. Baik, kita pergi pada seterusnya. Seterusnya, seeloknya saya syorkan Ustaz PU Faiz dan juga Ustaz Uwais adakan dialog lah. Adakan dialog. Sebab apa saya kata perlu diadakan dialog? Sebab apa saya kata perlu diadakan dialog? Sebab banyak persoalan yang timbul. Sebab ada beberapa persoalan yang timbul yang mana mereka perlu menjelaskan. Ada PU Faiz dakwa Ustaz Uwais macam ni, Ustaz Uwais menafikan. Jadi benda ni mereka perlu adakan satu dialog, buat penjelasan. Kalau ada bukti, datangkan bukti. Itu. Baik. Jadi saya sure mereka buat dialog. Antara pengisian dialog yang saya boleh kemukakan dekat sini, mungkin boleh masukkan jugalah dalam dialog kalau kata akan dibuat nanti. Yang pertama, adakah disunatkan i'adah bagi orang yang tertinggal sunat hai'ah? Sebab yang ni pun jadi polemik juga ni antara PU Faiz dan juga Ustaz Uwais. Jadi perlu dimasukkan dalam dialog. Adakah disunatkan i'adah bagi orang yang tertinggal sunat hai'ah? Baik, itu persoalan. Jika disunatkan, maka adakah wajah disunatkan itu min haisud dalil? Adakah wajah disunatkan ulang tu min haisud dalil hadis tadi itulah, ataupun min haisu tarkuhu sunnatal hai'ah, ataupun dari sudut dia meninggalkan sunat hai'ah? Ini. Jadi Ustaz Uwais dia perlu perjelaskanlah. Sekiranya dia kata disunatkan i'adah bagi orang yang tertinggal sunat hai'ah, maka dia perlu, Ustaz Uwais perlu perjelaskan adakah disunatkan itu min haisu dalil, kerana ada dalil yang umum yang menyuruh kita mengulang semula solat tersebut, ataupun dari sudut kalau min haisu dalil, Ustaz Uwais perlu datangkan dalil hadis lah yang menyokong tersebut, ataupun min haisu tarkuhu sunnatal hai'ah, ataupun semata-mata dikarenakan dia tinggalkan sunat hai'ah, kerana tu disunatkan dia i'adah. Adakah semata-mata kerana dia meninggalkan sunat hai'ah, kerana itu disunatkan i'adah? Ini jikalau Ustaz Uwais kata dari sudut ni, maka Ustaz Uwais juga perlu mendatangkan ibarat daripada kalam ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, sekejap Baik, yang kedua ataupun yang terakhir lah. Ada dua sajalah saya boleh buat boleh buat orang panggil point persoalan yang mungkin akan dimasukkan dalam dialog nanti. Yang kedua adalah dakwaan PU Faiz bahawa Ustaz Uwais mengkaitkan sunat i'adah disebabkan khalal meninggalkan sunat hai'ah. Yang kedua, dakwaan PU Faiz bahawa Ustaz Uwais mengkaitkan sunat i'adah, mengkaitkan sunat melakukan i'adah disebabkan khalal meninggalkan sunat hai'ah, seperti 7 kali takbir atau 5 kali takbir tu. Maka adakah benar dakwaan tersebut?
Jadi Piu Faiz mendakwa Ustaz Uwais cakap macam tu. Ustaz Uwais mengkaitkan macam tu. Jadi adakah benar? Adakah benar dakwaan tersebut? Sebab Ustaz Uwais pernah dia komen dalam posting saya, video yang sebelum ni, dia kata seolah-olah dia menafikan dakwaan tu. Jadi benda ni pun perlu dimasukkan dalam pengisian dialog. Jadi kalau benar Piu Faiz kena datangkan bukti lah. Kena datangkan bukti. Dan juga Ustaz Uwais pun perlu datangkan bukti lah yang mengatakan dakwaan tersebut tidak benar. Jadi kalau ada bukti, selesai, tak ada masalah. Ada bukti, selesai, tak ada masalah. Saya dah tengok, Ustaz Uwais ada minta saya tengok semula video dia. Saya dah tengok dah. Jadi saya tak boleh nak buat apa-apa kesimpulan lah. Biarlah tuan punya badan yang buat kesimpulan. Biarlah tuan punya badan yang buat kesimpulan. Jadi kalau tak ada bukti, kalau kata kaedah kita ni, Piu Faiz tu sebagai mudda'i. Mudda'i orang yang mendakwa. Apa tu mudda'i? Mudda'i ni adalah man qawluhu yukhalifu al-asla. Orang yang perkataannya tu yukhaliful asla, menyalahi dengan asal. Dia dipanggil mudda'i. Kalau Ustaz Uwais dipanggil mudda'a alaih. Mudda'a alaih ni adalah man qawluhu yuwafiqul asla. Orang yang perkataan dia tu menyamai dengan hukum asal. Hukum asal dia tak ada dakwa macam tu. Itu dipanggil mudda'a alaih. Piu Faiz dipanggil mudda'i. Jadi kaedah yang kita belajar, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Al-bayyinah, bayyinah ni saksi. Al-bayyinah 'alal mudda'i, saksi ke atas mudda'i, orang yang mendakwa, iaitu di pihak Piu Faiz. Wal yamin 'ala man ankara, dan sumpah ke atas orang yang mengingkari. Sumpah pada pihak Ustaz Uwais. Jadi kalau tak ada bukti Piu Faiz, dia kena datangkan saksi lah yang menyokong bahawa dakwaan dia tu benar. Kena datangkan saksi. Kalau Piu Faiz tak dapat untuk mendatangkan saksi, maka kalau Piu Faiz dapat mendatangkan saksi, maka qudhiyalahu, maka Piu Faiz dimenangkan. Tapi kalau Piu Faiz tak dapat untuk mendatangkan saksi, maka kita akan hakim ni kalau naik mahkamah lah, maka hakim akan suruh itulah Ustaz Uwais untuk bersumpah. Berani sumpah tak? Kalau Ustaz Uwais berani bersumpah yang mengatakan bahawa dia menafikan dakwaan Piu Faiz itu, maka qudhiyalahu, maka dimenangkan Ustaz Uwais. Kalau Ustaz Uwais tak berani bersumpah, hakim suruh bersumpah, Ustaz Uwais nakil, diam, tak nak bersumpah, maka sumpah itu dikembalikan kepada Piu Faiz. Piu Faiz akan disuruh bersumpah. Kalau berani bersumpah bahawa dakwaan itu memang benar, maka qudhiyalahu, dimenangkan pada Piu Faiz. Tapi kalau dua-dua mendatangkan saksi, Piu Faiz pun ada saksi yang menyokong dakwaan dia, Ustaz Uwais pun ada saksi yang menyokong penafian dia, maka siapakah yang akan dimenangkan? Maka yang akan dimenangkan adalah mudda'i. Piu Faiz akan dimenangkan sebab Piu Faiz itu, saksi Piu Faiz itu dikira sebagai ziyadatul ilmi. Piu Faiz itu dipanggil sebagai man lahu ziyadatul ilmi, orang yang baginya tu ada penambahan pengetahuan. Sebab dia mudda'i. Mudda'i ni dia yukhaliful asla. Kemudian bila ada saksi yang menyokong dakwaan dia tu yang yukhaliful asla, maka itu dikira ziyadah fil ilmi, dia dikira penambahan pada pengetahuan. Sebab itulah dimenang saksi Piu Faiz. Adapun saksi Ustaz Uwais itu bukan ziyadah ilmi, itu mengkuatkan hukum asal. Itu dipanggil mengkuatkan hukum asal. Adapun saksi Piu Faiz itu dipanggil ziyadah ilmin. Jadi ziyadah ilmin ini dimenangkan berbanding dengan saksi yang mengkuatkan hukum asal. Itulah kaedah-kaedah kalau kata naik mahkamah. Jadi saya harap semoga kalau berlanjutan juga, mungkin selepas ini boleh dibuat dialog lah. Boleh dibuat dialog. InsyaAllah. Itu sajalah. Semoga
perkara ini, perbahasan ini ataupun perkongsian ini dapat memberi faedah kepada diri kita dan diri umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.